Nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Namun sekali lagi harap sama-sama kita mendapat bersyukur kerana dapat bersama pada hari ini dalam satu majlis muzakarah, dan kita berada di awal tahun. Hari ini hari pertama, besok 9, lusa 10. Boleh sebagai pengisian tahun kita boleh isi pada puasa, yang mana dalam bulan Muharram ini boleh ambil pada 1 hari bulan sampai 11. Sekurang-kurangnya 10. Kalau boleh 9 atau 10, atau kalau boleh lagi 9, 10 dan 11. 3 hari ini akan kita melakukan ibadat puasa. Dan kita sambung kitab terus kepada kita, iaitu muka surat 8, muka surat 7. Kalau kita jauh, yang penting kita sedang mengatakan mengenai dengan rukun-rukun solat. Yang kedua, rukun yang kedua, takbiratul ihram. Yang pertamanya itu takbir. Dia bukan bermakna niat dulu kemudian baru kita takbir. Tak. Cuma dia ada susunan. Dia tak yang nombor 1. Dia nombor 2. Segi pelaksanaan niat dengan takbir itu serentak. Mulut Allahu Akbar, hati kita menghadirkan dia. Tangan ini sunat, angkat ke tak salah. Yang penting hadir kehadiran hati. Macam kita buat kerja, kita pakukan diri. Tak paku, tak betul dia tutup. Jadi kalau kita sambil cakap sana sini, begitu bukan paku yang benar. Siap jadi berjalan macam itulah. Hadirnya hati kita disebut Allahu Akbar, maka bertegar dalam hati. Orang kita lain sebut jantung itu juga ada hati. Hati yang kita mulai sebut itu dipanggil kiblat. Daging hitam tu kita pergi pasar, kita minta bagi hati sekilo, itu berarti jantung yang kita panggil, bahasa kita panggil jantung. Kalau bahasa Arab itu dipanggil qalb. Itulah sebenarnya hati. Adapun daging itu bukan hati. Walaupun kita pergi minta dia jantung, sebenarnya bahasa Melayu kita panggil jantung. Kalau hakikat sebenarnya itulah hati. Adapun hati yang kita sebut sekarang ini dalam bahasa Arab dipanggil kiblat. Yang tadi hitam kiblat. Walau bagaimanapun, yang penting dia kata hati ini dia bukan daging itu, tapi makna yang ada.
Dia bukan suatu benda yang boleh dilihat berada, tapi dia memang ada dalam diri kita. Macam itulah ada sesuatu yang kita nak berikan tumpuan dalam kita nak melakukan solat. Maka dia kata di sana ialah niat, dan niat ni seiring dengan takbir. Dia kata rukun yang keduanya ialah takbir ihram. Takbir, kalau bahasa Arab bertakbir ialah sebutan Allahu Akbar. Kalau tahmid sebutan Alhamdulillah. Kalau tasbih sebut Subhanallah. Kalau tahlil disebut La ilaha illallah. Itu dipanggil sebutan-sebutan tahmid, tahlil, tasbih. Sini pun takbir. Al-ihram. Ihram ni apa? Ihram ialah daripada ahrama yuhrimu ihram. Haram lain, ihram lain. Dia tak sebut takbiratul haram. Tak. Tapi kalau kita pergi ke Mekah, masjid Masjidil Haram, maka di sana kita tak sebut masjid, kita terus sebut Al-Haram. Every Al-Haram, pergi ke haram. Haram maknanya kehormatan. Tapi kalau ihram membawa erti kita mengharamkan. Ihram ni mengharamkan. Berarti bila kita buat haji, buat umrah, kita akan pakai ihram. Pakaian itu baru pakai, belum ihram lagi. Kita solat, lepas solat kita niat nawaitu umrata wa ahramtu billah. Niat itu dikira kita telah pun mengihramkan, mengharamkan. Apa haram? Haram kita pakai wangi-wangian, haram kita pakai pakaian yang bersarung, haram kita menggunakan minyak, haram kita itu, haram kita ini, itu panggil ihram. Jadi solat macam itu juga, bila kita angkat Allah Akbar, maka kita mengharamkan. Apa yang halal dah jadi haram. Jadi kita di sini, maka sebab dinamakan takbiratul ihram kerana diharamkan bagi orang yang halal, kerana diharamkan bagi orang yang halal baginya dahulu daripada takbir, daripada segala yang membinasakan solat. Sebab apa kita panggil takbir yang haram? Sebab dinamakan takbir ihram kerana diharamkan ke atas seorang yang sedang solat, melakukan solat dengan perkara-perkara yang halal dilakukan sebelum solat. Maknanya sebelum kita solat boleh makan, boleh minum, boleh bergerak, boleh bercakap, boleh buat apa saja. Allahu Akbar, tak boleh makan. Kalau ada sisa makanan, asal makan. Kalau kita ada perisa makanan, Allahu Akbar, solat kita tak sah. Jadi itu makna haram. Dinamakan takbiratul ihram kerana diharamkan bagi orang halal, bagi halal pakaian halal, tanggalkan pakaian halal, bercakap. Kemudian bila Allah Akbar, habis salat. Dia kata kerana diharamkan bagi orang yang halal baginya dahulu daripada takbir, daripada segala yang binasakan solat. Semua boleh buat, tapi takbir tak boleh. Dan
tertentulah lafaz takbir atas orang yang puasa bertutur dengan dia. Bila kita nak takbir, kita mesti gunakan kalimah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita tak boleh guna kalimah lain. Allahul Azim, Allahu Jalil, Allahu Akbar. Kita kata Allahu A'zam, Allahu Ajmal, Allahu Abna. Semua tak boleh. Dia mesti Allahu Akbar. Bagi yang puasa, kalau dia tak puasa, dia baru masuk Islam dan tak sempat nak belajar, kita suruh disebut Allahu Akbar, dia tak ingat, kita pesan dia, kalau tahu Allah Maha Besar, boleh sebut, itu boleh. Allahu Akbar, dia boleh Allah Maha Besar, itu boleh. Bagi dia baru masuk Islam, tak sempat ada. Kalau dah lama Islam, tak boleh. Dan tertentulah lafaz takbir atas orang yang puasa bertutur dengan dia lafaz Allahu Akbar, dengan dimulai dengan kalimah Allah, Allahu Akbar. Kalau dibalik Akbarullah, tak sah. Dan Allah ni jangan dipanjangkan Allah, tak boleh. Kalau panjang dari mana? Jangan ditambahkan sesuatu huruf. Wallahu Akbar, Fallahu Akbar, tak boleh. Jadi dengan lafaz Allahu Akbar, dengan dimulai dengan Allah dan pada Akbar, sebut Allah Akbar, tapi tak boleh putus Allah Akbar, tak boleh. Dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan panjang sangat. Allah sampai 12 kali. Jangan terlampau sekat. Allah sederhana sebutan dia. Kalau semua orang macam geram Allah, kalau nak masuk tu susah. Nak masuk apa? Dia benda lintasan, bukan ingatan, bukan benda kita nak payah, tak. Dengan dimulai dengan Allah daripada Akbar, dan wajib disertakan niat itu, yakni qasad. Bila nak niat kita dalam Allahu Akbar, kita ada pertama qasad. Qasad bahasa Arab Melayu maknanya ialah usalli. Terjemah Arab sebut usalli, Melayu sahaja aku solat. Kalau kita kata sahaja aku solat, Arab sebut usalli. Itu maknanya kita lintaskan qasad. Itu kalau qasad. Dan wajib disertakan niat itu dengan qasad. Dan yang kedua ta'aruf. Bagi ta'aruful fardiyah, yang kedua sebutkan fardu. Sahaja aku solat fardu, bila sebut fardu. Dan yang ketiga ta'ayyun, ataupun sebut ta'yin dan ta'i pada solat fardu. Solat fardu 3 isi: qasad, ta'aruf fardiyah, ta'yin. 3 menjadi isi dalam takbir. Itu untuk solat fardu. Allahu Akbar, saya solat fardu zuhur. Adapun rakaat, adapun adaan atau qadaan, ataupun lillahi ta'ala itu semua sunnah. Tak sebut pun boleh. Tapi kalau sebut pun yang wajib 3 untuk solat fardu. Usalli fardhu dhuhri, sahaja aku solat fardu zuhur. Itu. Baik.
tahayyul pada solat sunat yang mempunyai waktu atau sebab. Kalau kita solat sunat ni ada dua jenis. Satu dipanggil solat sunat yang berwaktu, seperti sunat qabliyah, sunat ba'diyah, sunat duha, sunat isyraq. Ini sunat yang berwaktu. Baik. Saya baca sekejap, walaupun saya tak tanda tu, saya tak ingat, kemudian saya berhenti. Jadi sunat yang berwaktu ialah sunat qabliyah, sunat ba'diyah, sunat duha, sunat isyraq. Dan di sana ada sunat yang bersebab. Seperti sunat hajat, sunat istisqa, sunat taubat, itu sunat yang bersebab. Atau qasad hendak solat zuhur pada sunat mutlak. Yang ketiga sunat kosong, tak ada sebab, tak ada waktu, maka kita niat usalli sahaja dengan awal takbir, yaitu alif pada Allah dan dikekalkan dia hingga ba pada akbar, Allahu Akbar. Jangan dipanjangkan ba dan jangan ditasydidkan ba, akbar. Allahu Akbar tak boleh, Allahu Akbar tak boleh. Dan jangan diletakkan antara keduanya dengan waw, Allahu Akbar waw mati, Allahu Akbar waw hidup. Dan wajib maka adalah muqaranah itu tiga namanya. Muqaranah pertama, muqaranah kamaliyah, yaitu menghadirkan yang tersebut itu daripada fasad, ta'aruf, fardiyah dan ta'yin pada fardu, dihadirkan pada hatinya ketika pada alif Allah, maka dikekalkan sehingga kepada akbar. Itu muqaranah kamaliyah, Allahu Akbar. Kedua, muqaranah urfiyah, yaitu menghadirkan niat yang tersebut itu di dalam takbirnya, jikalau hadirnya itu pada satu suku daripada takbir, sama ada pada Allah ataupun akbar, ataupun dikatakan menghadirkan pada satu suku daripada takbir, memadalah atau membuang ijtihadnya, sekira-kira jangan lupa dan lalai daripada mengingat niat tatkala mengatakan Allahu Akbar. Itu pun dinamakan muqaranah urfiyah zuhur. Sahlah salat bagi salatnya orang yang awam, yang banyak ini, yang banyak teh. Muqaranah urfiyah, Allahu Akbar, masa Allah itu dia ingat atau masa Allah itu dia dapat hadir, itu pun boleh.
Ini kata Syekh Al-Kairni, satu ulama fiqh masyhur. Bermula muqaranah urfiyah bahawa disertakan dengan istilah yang diistighfarkan yang wajib dengan suatu suku daripada takbir, dan yang wajib diistighfarkan yaitu asapnya, ta'arufnya dan ta'ayyunnya pada suatu suku daripada suku takbir, seperti barang yang ditakdirkan oleh Syekh Ka'umil Al-Hafani, daripada Syekh Al-Quraifi, daripada Syekh Mansur, daripada Syekh Syubai, daripada Syekh Ramli. Itu katanya muqaranah Syekh Ramli. Yang ketiganya muqaranah tawzi'iyah, yaitu menyuku-nyukukan akan suku niat pada suku takbir, yaitu dimuqaranah pada asal Allah dan pada bab, dan ta'ayyun pada akbar dinamakan tawzi'iyah kerana ini mengambilkan suku niat pada suku takbir, maka adalah muqaranah. Tiada memandai pada niat akan dengan muqaranah pada niat dengan muqaranah ulama, dengan muwafaqah ulama, dan padanya bersalahan yang dahulu surah. Maka yang pertama ittifaqun bagi orang yang puasa, dan jika membawa was-was maka hendaklah diamalkan muqaranah urfiyah yang muktamad oleh Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali. Jadi ini semua yang dipanggil muqaranah, sama ada muqaranah kamaliyah ataupun muqaranah urfiyah ataupun muqaranah tawzi'iyah. Yang ada dalam muqaranah ni maknanya suatu yang kita sertakan. Kita tak Allahu Akbar baru kita nak hadirkan niat. Kita tak juga niat dulu kemudian baru kita takbir Allahu Akbar. Tapi kita nak kedua-duanya berjalan serentak. Itu dipanggil muqaranah baik. Dan jika lemah ia daripada takbir dengan bahasa Arab, tak dapat kita nak menggunakan bahasa Arab bagi satu orang Allah, hendaklah diterjemahkan dengan bahasa dirinya, dan wajib ia belajar jika ia dapat. Mana benda ni bukan susah. Ini mungkin orang yang sudah tua, kita ajar dia tak masuk, perlu kita beritahu kepada bahasa dia. Ini kerana orang masuk Islam, kita tak ditangguhkan solat. Dia masuk Islam waktu zuhur, dia suruh dia solat zuhur. Jangan kita nanti asal waktu dia solat maghrib. Kalau masuk Islam waktu asar, bila suruh dia solat asar dan qada zuhur. Kalau masuk Islam waktu maghrib saja, asar tak kena. Kalau dia masuk Islam waktu isyak, bila suruh dia solat isyak dan qada maghrib. Kalau masuk Islam waktu subuh, maka tak perlu dia qada isyak. Jadi bermakna kita yang ajak dia dakwah dia masuk Islam, kita bertanggungjawab untuk beritahu yang dia kena solat. Sebab selepas dia mengucap, suruh dia mandi, kemudian kita ajar rukun Islam yang dulu ialah solat. Jadi kalau zuhur kita jadi imam, dia ikut kita. Dia tak tahu nak baca, dia pegang buku pun boleh. Bagi satu buku buat dia, dia pegang.
baca ikut apa yang ada. Allahu Akbar, baca boleh, tak ada masalah. Ataupun dimainkan CD, tunjuk orang yang sedang solat, ikut tu dalam CD, dalam TV. Itu solat, Allahu Akbar, itu solat, boleh, tak ada masalah. Atau kita duduk di samping dia, kita ajar dia solat, angkat tangan, sebut. Jangan dia cakap dengan kita, apa lagi, tak boleh. Tapi kita ajar dia, awak dengar saya cakap, awak buat. Kita angkat tangan, sebut Allahu Akbar, baca Fatihah. Kita suruh Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Tapi sebab dia kena belajar. Dan yang ketiga daripada rukun solat ialah qiyam, yakni berdiri pada solat fardu. Ini adalah rukun yang ketiga, berdiri. Kalau kita tengok di sini, berdiri ini pun bukanlah benda yang kita kata niat, takbir, dia semua sekali jalan. Takbir, sebab itu ini dipanggil rukun yang masyhur, rukun yang bercampur, berdiri dan juga duduk dalam tahiyat akhir. Dua rukun ini dipanggil rukun yang bercampur. Bercampur apa? Berdiri adalah rukun, tetapi dia juga menjadi syarat kepada takbir. Berdiri adalah rukun, tetapi dia juga menjadi syarat kepada Al-Fatihah. Jadi macam tahiyat duduk itu adalah rukun, tapi dia menjadi syarat untuk membaca tahiyat akhir. Dan duduk itu adalah rukun, tapi dia menjadi syarat kepada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan duduk itu adalah rukun, tapi dia menjadi syarat kepada bagi salam. Kerana baca tahiyat mesti duduk, selawat kepada Nabi mesti duduk, salam pun mesti duduk. Macam itu juga dengan qiyam ini. Qiyam ini mesti qiyam untuk niat kita. Kalau solat sunat boleh, solat sunat kita duduk, Allahu Akbar, bangun, boleh. Atau kita takbir, duduk pula, duduk boleh. Tapi solat fardu tak, mesti berdiri. Dan niat mesti berdiri, takbir mesti berdiri, Fatihah mesti berdiri. Jadi ketiga ialah qiyam, jadi berdiri pada solat fardu, dan disyaratkan dia dengan dibetulkan tulang belakang, jangan bongkok, jangan melainkan atas keselesaan. Jikalau dengan bersandar sekalipun, dia tak boleh berdiri. Kalau dia nak jatuh, dia kena sandar kepada dinding, dia kena sandar kepada sesuatu. Maka jika berdiri condong sekira-kira tiada dinamakan berdiri, tiada sah solat. Kalau dia sambil bongkok, dia berdiri tapi dia ngantuk, dia malas, dia kena berdiri walaupun berpandukan kepada tongkat. Dia pegang tongkat, ataupun ada tali yang diikat di atas, dia bergayut dengan tali. Ataupun ada orang yang diumpahkan, tolong pegang. Bapak dan tua uzur, tak boleh berdiri dengan betul, melainkan ada orang tu pegang-pegang dah sampai dalam rokok. Kalau dia tak boleh berdiri langsung, tak payah kita nak sendiri juga. Memang dia tak boleh berdiri, ini tak, dia boleh berdiri melainkan dia ada orang tolong pegang. Maka itu dia kata dia wajib berdiri. Tapi kalau memang pegang pun tak ada makna, dia tak ada kemampuan, biarlah duduk ke, baring ke, letak ke, boleh tak masalah. Dan jika lemah ia daripada berdiri, dan jika dengan bersandar sekalipun, maka jika berdiri condong sekira-kira tiada dinamakan berdiri, tiada sah solatnya. Dan jika lemah ia daripada berdiri sekira-kira musyaqqah yang menghilangkan khusyuk,
sah khusyuknya, sah dia sembahyang serta duduk. Kalau dia diri tak boleh duduk atas kapal ataupun atas kereta goyang kuat, dia tak boleh nak duduk. Maknanya dia boleh solat sambil duduk dalam salat. Dan jika lemah duduk, maka hendaklah dia berguling, berbaring di atas lambung kanan. Itu afdal daripada lambung kiri. Kalau tak boleh berdiri, duduk sambil baring. Ini baring ni bila nak rokok, bila duduk, bila sujud, dia baring yang biasa. Kalau dia mampu, kalau tak mampu, dia buat apa yang terbaik. Dan jika lemah ia, maka sembahyang dengan melintang di atas belakangnya. Jadi sebab itu kalau kita tidur, banyak orang faham tidur ni jangan kaki ke kiblat. Sebenar-benar tidur ialah kaki ke kiblat. Orang kita faham tak boleh duduk kaki ke kiblat. Sebagai contoh, saya duduk, kalau saya nak tidur, kiblat di depan saya. Dua cara tidur yang saya kena pilih. Satunya, saya letak kepala di sini, kaki saya sini, saya menghadap mengiring. Itu tidur bila kita dalam tubuh nanti, itu dah cara mengiring, berada di atas lambung kanan. Itu satu cara. Atau cara yang kedua, saya nak tidur di rumah, di masjid, di manalah tempat yang luas, maka kiblat di sana, saya letak batal di belakang saya, kaki ke kiblat. Itu cara tidur. Sehingga orang faham kata tak boleh kaki ke kiblat, kerana ini cara menghadap kiblat. Cuba satu orang tidur macam ni, so dia bangun, menghadap kiblat. Adapun kalau kita tidur, katakanlah kalau kiblat di belakang, banyak orang tidur kiblat di belakang, kepala di sana, kaki sini, dia membelakangkan kiblat. Dalam kitab disebut tidur menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat maksudnya ialah mendepani kiblat, buka, mandi kiblat. Bahkan kalau disebut bersama suami isteri menghadap kiblat. Jadi suami menghadap ke mana, menghadap ni dada, menghadap kiblat, bukan muka, tapi dada, bahagian depan, mendepani kiblat. Itu dikatakan menghadap ke arah kiblat. Banyak benda yang kita disuruh menghadap ke arah kiblat. Maka kalau kita tak mampu, maka mengisyaratkan dengan kepalanya. Dan kalau kita tak mampu, kita salat isyarat dengan kepala. Rukuk, sujud, berdoa. Tapi ini dalam keadaan kita hilang kemampuan. Kalau kita nak salat sunat biasa, duduk atas kereta atau duduk atas bas, kita tak ada solat dulu, pakai kepala dia tak boleh. Kita bongkok ke belakang, rokok, duduk, sujud awal dulu. Bukan kita buat macam ni. Kalau kita tanya satu orang yang buat, kita duduk solat tak boleh. Dan jika lemah ia dengan macam itu, maka dengan kelopak mata. Kalau dengan itu pun tak boleh buat, kita dengan mata. Ini masih kita sihat. Bila kita dah sampai satu masa nanti, macam mana sekarang bapa, ibu, nenek yang sedang berbaring, yang hilang kemampuan, mereka ni kalau dulu pernah belajar, mereka tahu mereka akan buat solat. Sampai ke saat-saat akhir hidup, mereka terus melakukan solat,
sehingga berakhirnya dengan berada dalam solat. Baru ni saya dapat cerita ada satu orang mati dengan mengucap La ilaha illallah, sampai jelas 7 kali disebut sejelas-jelasnya kalimah La ilaha illallah. Tak ada siapa pun talqin, tapi dia seorang yang saleh, seorang yang kuat beramal beribadat, maka membuatkan dia mati begitu cantik sekali. Dia dapat mengucap 7 kali La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia ulang 7 kali, lepas tu dia pun menghembuskan nafas akhir. Bukan dibuat-buat, tetapi itu satu anugerah Allah. Satu orang yang jaga solat Allah mudahkan sampai ke saat ujung akhir pun dia boleh melakukan. Dan jika lemah ia, maka dengan melakukan rupanya solat dengan hatinya dihadirkan, dengan hati dihadirkan solat dengan hati, maka tiada gugur solat selama ada akal. Akal dipanggil sempadan akhir sampai ujung selagi ada akal. Walaupun sudah hilang upaya, sudah hilang tenaga, tak ada kemampuan, tapi masih berakal, kena solat. Kalau akal sudah hilang, dan ada orang sampai setahap dah jadi nganyuk, dah tak sedar di maka di sana gugurlah tuntutan solat. Ada hari dia jadi elok, ada hari dia datang naik nganyuk tak sedar. Masa dia elok dia solat, masa dia tak sedar tak ada. Dan kata setengah orang beritahu, dia kata dalam dia sedar pun dia solat tak tahu apa dia baca. Fatihah pun tak tahu, dah hilang. Sampai solat pun tak tahu apa lah, berapa rakaat dia buat pun tak tahu. Rokok ke sujud ke mana dulu pun tak tahu. Tengok dia solat tu bergerak, rokok, sujud, apa betul buat apa. Dia apa yang dia mampu, kita ingatkan dia. Uzuk pun dia tak tahu, basuh muka pun dia tak tahu, dah hilang. Ini atas tahap kemampuan. Selagi ada akal, sebab akal limah, habis hilang akal, dia kata, dia sebut idza akhadha ma wahab sahaba ma wajab. Bila Allah ambil apa yang diberi, iaitu solat, akal, maka gugurlah perkara yang diberi. Bila Allah ambil balik akal, hilang akal, habis tu. Orang tua bila dah nyanyuk, tak sedar diri, macam orang gila. Orang gila tak payah solat dan tak perlu awak solat. Maka tiada gugur solat selama ada akal. Dan yang keempat, membaca Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat, melainkan rakaat orang yang masbuk dan muwaffiq. Siapa yang masbuk? Orang yang tak berkesempatan untuk membaca Fatihah, itu masbuk. Sama ada baru mula masuk ataupun dia lambat bangun daripada sujud, ataupun lambat bangun daripada tahiyat, yang mana imam laju, dia tak sempat baca Fatihah. Allahu Akbar, baru baca 1-2 ayat, imam rokok, dia masuk rokok terus, dia tak perlu baca Fatihah. Dia bangun daripada tahiyat, Allahu Akbar, nak baca, imam dah rokok terus. Ini imam, dan dia masuk. Kalau kata mau masuk, dia masuk boleh jadi. Kalau dia masuk, tapi kalau muwaffiq
Muafiq ni sempat baca tapi dia duduk kanan, dia sedang ingat apalah benda macam-macam, sehingga kan dia sedar Fatihah tak baca bila imam rukuk. Imam rukuk boleh sekarang Fatihah tak baca. Sekarang ni jangan rukuk, kalau rukuk batal, sengaja rukuk batal, dia kena habiskan Fatihah dan ikut di belakang imam. Dan jangan ketinggalan daripada 3 rukun yang panjang. Rukun pertama ialah rukuk, rukun kedua sujud yang pertama, rukun yang kedua sujud yang kedua. Jangan sampai imam angkat kepala. Imam angkat kepala sujud yang kedua, dia kalau dah habis dia berjalan, kalau tidak dia kena masuk pada sujud rakaat berikut dengan imam dan tinggalkan segala yang dia tak sempat buat tadi. Kemudian bila imam bagi salam tambah 1 rakaat, kalau dibiarkan dan terus membaca sedangkan imam dah masuk rakaat kedua, maka batal solat. Kalau berpisah 3 rukun yang panjang, maka batal solat. Jadi dikata keempat membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat, malaikat rakaat orang yang masbuk, dan Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi confused kalau kita pergi ke Mekah, imam tak baca. Jadi kita buatkan satu anggapan yang imam baca. Anggapkan imam baca, bukan susah. Kita tak ada peluang untuk tanya imam dan kita tak perlu nak bertanya pada imam. Kita anggap imam baca. Kalau bacaan Fatihah wajib, tapi perlahan atau nyari itu bukan wajib. Zuhur, Asar baca perlahan. Kalau dijadikan tak ada masalah, tak batal. Maghrib, Isyak, Subuh bacanya nyari tapi diperlahankan. Maghrib baca diam saja pun sah, tak ada masalah. Jadi kalau 7 ayat, 3 ayat dibacakan perlahan, 4 ayat dibaca nyari, atau sebaliknya 3 ayat dibaca nyari, 4 ayat dibaca perlahan, hukumnya sah. Jadi bila sah, kita pergi ke Mekah, kita dapati imam membaca tanpa bismillah, anggapan kita dia baca perlahan, maka hukum dia kita sah ikut imam. Tak timbul satu masalah pun yang kata kita tak boleh berjemaah kalau imam tak baca Fatihah, tak baca bismillah. Boleh, tak ada masalah. Dan Bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripadanya wajib memelihara segala hurufnya, huruf yang disebut yang betul, dan tasydidnya. Tasydid juga, kalimah ini ada tasydid 16 tasydid, ada 21 tasydid, dan tertibnya, baca dengan tertib, ayat pertama, ayat kedua, ayat kedua, dan mualat antara kalimahnya, mualat dengan betul, jangan baca putus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kelima rukuk, rukun kelima rukuk, sekurang-kurang tunduk sekira-kira sampai 2 tangannya akan 2 lututnya. Bongkokkan. Tahap mana sampai pegang itu dah paling kurang. Paling sempurna samakan. Sekurang-kurang tunduk sekira-kira sampai 2 tangannya akan 2 lutut dengan tumakninah yang menceraikan antara anggotanya dan tunduknya. Maknanya di sini ada tumakninah. Di sini dalam kitab ini tumakninah menjadi syarat rukuk. Apa dia tumakninah? Yaitu berhenti seketika yang memisahkan antara 2 pergerakan. Pergerakan rukuk, tunduk, pergerakan bangun, tidak. Jadi tunduk dan bangun ini mesti dipisahkan. Sekurang-kurang berhenti sekadar subhanallah. Itu dipanggil.
Dan jangan dipasangkan yang lain daripada rokok. Rokok mesti ada rokok. Jangan kita rokok kerana kita ditolak. Elok kita habis Al-Fatihah, kebetulan ada orang lalu belakang yang terlanggar kita tunduk rokok terus jalan. Sedangkan tunduk kita tu sebab ada orang tolak daripada belakang, tak boleh, bangun balik dan rokok sunyi. Dan yang akmalnya disamakan belakang dengan tengkuk dan mendirikan dua lutut dan pegangan keduanya dengan kedua tapak tangan dan menceraikan segala anak jari ke kiblat. Bukakan lutut kita, genggam, jangan rapat, luruskan kaki sampai ke atas dan sambungkan badan. Jangan kepala ke atas, jangan kepala ke bawah. Sederhana, tengok ke tempat sujud. Itu adalah rokok. Baik. Yang keenam, al-i'tidal. I'tidal ni kita bangun semula. Rokok tadi bangun sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. I'tidal. Jikalau solat sunat pun itu iaitu kembali kepada tiang seperti dahulu dengan kematian. Bangun sami Allahu liman hamidah. Berhenti. Jangan dia geser ke mana. Mana suatu yang memisahkan antara bangun dan duduk. Jangan kita bangun terus. Itu dipanggil pencuri patuk ayam ataupun dipanggil nafrul qura, patukkan gagak. Patukkan gagak ni orang yang solat tanpa ada perhatian. Tidak. Jikalau sembahyang sunat sekalipun, iaitu kembali kepada tiang seperti dahulunya dengan tamanina. Dan ketujuh sujud, pas kita tamanina, dan kita akan turun sujud. Allahu Akbar. Orang yang badan selesa, maka dia turun lutut dulu, letak lutut, letak tangan, letak dahi, dengarkan hidung. Itu sujud. Hidung ni sunat. Imam Abu Hanifah kata kalau hidung saja pun tak apa. Ialah bagi orang Hanafi hidung dia banyak. Jadi kalau letak hidung pakai simpan dahi memang gantung. Maka sebab itu Imam Abu Hanifah kata kalau hidung pun tak apa. Kata orang lain ni bukan Hanafi, Syafi'i, hidung saja tak cukup. Dia mesti dahi. Syafi'i mesti dahi. Dahi ini sebahagian. Ini tempat dahi. Ini jawab. Sini, 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 sini. Kalau rambut dia banyak, dia buka sikit sini dia sah. Sini saja sah. Paling itu. Dan jangan tertutup dahi dengan sesuatu. Jangan tertutup dahi dengan sah. Jangan berbalas dengan apa-apa. Jangan lapik dengan tangan, lapik dengan baju, ekor sebab. Sujud 2 kali. Kalau rekat pertama kita buat sekali. Jangan nanti nak cukupkan 2, rekat kedua kita buat 3. Tanya, apa yang kau buat 3? Itu nak cukupkan yang pertama tadi tak cukup. Itu 1, ini yang kedua. Dan rekat kedua pula 2, 3, campur 4, 2 rekat 4. Tak sah. Kalau kita sujud rekat pertama sekali, terlupa terus bangun Allah. Bila bangun teringat sujud tadi sekali. Sekarang apa? Bila dah bangun ni, ada orang berkefahaman. Bila dah bangun jalan terus. Kalau dia dah bangun dah salah. Kalau kita silap bangun dan kita dapati benda bangun tu kita telah silap. Walaupun dah bangun, dah baca Fatihah, tersilap, duduk lagi, jangan teruskan. Kalau kita teruskan batal.
imam dia rasa 3-4 dia pun ambil keputusan 3, dia bangun subuh. Rupanya dah jadi 5. Bangun terus, subhanallah. Kita kata dah bangun, habiskan juga kan, macam mana? Dah terbangun, dia pun berhabis baca Fatihah, kemudian rukuk, batal solat. Kalau pun dah habis Fatihah baru ingat, dah rukuk baru teringat yang benda tu dah lebih. Duduk, jangan terus dalam kita qiyam. Macam ini juga kalau kita sujud yang pertama, patutnya duduk antara dua sujud yang kedua, tapi dia telah terbuka membuatkan dia sujud yang pertama terus bangun Allah. Bila bangun dia teringat baru sujud dia tak suka. Jadi dia nak bangun, jangan dia dah terus, maka dia pun nanti rombok tidak sujud, dia hantam 3 kali sujud, duduk, 3 kali. Kalau 3, yang satu tu nak letak yang kapan kata solat. 1 rakaat tidak boleh sujud lebih daripada 2. Tak boleh. Mana-mana rakaat kalau kita sujud lebih daripada 2 kali, batal. 3 dan 4 kali. Jadi macam mana sebenarnya apa yang patut dia buat? Sujud 2 kali, tapi dia buat sekali dia bangun. Kita kata apa yang awak telah tinggal, duduk atau sujud tak apa, sujud kedua tak apa. Sekarang dah bangun baca Fatihah, mungkin dia imam orang tengok belakang, subhanallah, atau dia seorang dia ingat lagi apa sebabnya, sujud sekali, maka dia wajib duduk. Itu tahiyat awal, duduk atau sujud dan sujud sekali. Kalau jarak itu dekat, duduk dan sujud, kemudian bangun untuk rakaat kedua. Jadi kalau tadi dah pergi rakaat kedua tak pakai, ini dia rakaat kedua. Tapi sekiranya dia dah lupa untuk sujud yang kedua, dia dah bangun, dia baca Fatihah, bila rokok baru teringat, duduk, buat duduk antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua. Dia tak ingat lagi, dia dah turun sujud yang pertama baru dia ingat. Yang sujud kedua rakaat pertama dia tak ada, dia kena duduk, sujud. Kalau dia dah 2 kali sujud, duduk, sujud, lepas tu baru dia ingat rakaat pertama tadi sujud sekali saja, maka 2 kali sujud ini dikira rakaat pertama. Sekali kamu bangun, bukan bangun ke rakaat kedua, buat rakaat 3, tapi bangun ke rakaat kedua. Awak buat rakaat pertama sujud sekali, rakaat kedua dah sujud 2 kali. Bila dapat 2 kali baru ingat yang pertama tadi tak cukup, yang kedua ni dijadikan sebagai rakaat pertama. Rakaat pertama itu dilakon, maknanya nampak macam dah 2 rakaat, hakikatnya baru 1. Yang 2 itu dijadikan 1, yang 1 itu dilaporkan, maka tambah pula yang ketiga itu jadi 2, yang keempat itu jadi 3, tambah 1 lagi 5 jadi 4, berkurang sujud. Ketiga sujud 2 kali, jangan lebih dari 2 pada tiap-tiap rakaat. Setiap rakaat 2 kali sujud. Kalau kita sujud, tiba-tiba ada orang datang lambat, dia pula mengingatkan Allahu Akbar, kita sangka Pak Imam, kita sujud dengan Allah Akbar, bukan pada lain mana. Imam masih sujud lagi, belum bangun lagi. Kita macam mana? 2 pilihan, sama ada kita bertunggu imam atau kita balik sujud semula, dan itu tidak dikira berbilang-bilang sujud kerana kita bangun yang paksa. Ataupun kadang-kadang kita sujud sekali kita tak tengok tempat kita sujud ada batu,
ada paku. Kena lain kita sakit, kita berangkat kepala kita satu. Menjadi satu sujud yang kedua itu tidak dikira berbilang-bilang sujud. Mana masih kita satu, walaupun kita angkat untuk sujud semua. Sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tumaninah. Mesti ada tumaninah. Sujud, apa tumaninah? Berhenti. Bila kita nak turun sujud, apa yang bergerak? Anggota kepala bergerak, badan bergerak, semua. Macam mana saya kata orang yang sihat, dia turun duduk dulu. Tangan naik. Kalau orang badan besar, badan berat, dia tak turun duduk dulu. Turun duduk, tumbang naik. Dia turun tangan. Biasa tengok orang uzur, dia turun tangan sebelah lagi. Turun duduk. Banyak bergerak. Sehingga orang dengan sebab uzur ni, dia nak turun tu dia kena berpaut membaca. Dia turun, dia pegang tiang, dia pegang besi. Kadang-kadang orang setelah dia pegang, turun dia kena pegang bawah tu sujud tu, boleh tak masalah. Jadi pergerakan itu semua tidak membatalkan solat, dan itu adalah dia buat apa yang disuruh atas kemampuan yang ada pada sujud. 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tumaninah, dan jikalau ia sujud atas sesuatu yang ia tunggang, yang tiada bergerak dengan gerak sekalipun, sekurang-kurang mengenakan suku daripada dahi. Jadi kita sujud macam sekarang ni orang naik motor lah, dulu boleh kalau sunat naik bicycle dulu sikit, boleh naik kereta dulu sikit, boleh. Itu solat fardu kita sujud bawah. Jikalau ia sujud atas sesuatu yang ia tunggang, yang tiada bergerak, dengan geraknya sekalipun, sekurang-kurang mengenal suku daripada dahi, suku daripada 2 lututnya dan 2 tapak tangannya, dan anak jari batinnya, dan perut anak jarinya, atau jari kedua kakinya pada tempat sujud. Kita jangan sujud sambil pegang sesuatu di tangan. Jangan sujud jadi tak boleh. Sehingga orang sujud pegang handphone, tak boleh. Ini tak sah. Dia jangan pegang. Kalau kita punya anggota sujud ialah jari dan perut. Dia jangan sujud macam ni. Dia jangan macam ni. Sujud letak pegang ataupun macam ni. Tak boleh macam ni. Sujud letak tangan tu kembali ke kita. Jadi anggota sujud ialah 7 dahi sini. Ini tak sah. Ini tak sah. Atas kepala sini tak sah, tapi sini tak sah. Orang perempuan jaga, kadang-kadang bila pakai telekong menyebabkan tertutup dahi sikit. Ada orang pakai serban, dia bagi sikit. Ini tak cukup ni, dia bisi dan bagi dalam. Ini satu. Tapak tangan 2, 3, lutut 4, 5, jari kaki, suku. Mana suku di sini sebahagian. Kalau diletak macam ni, 2 jari cukup. Kaki 5 jari, diletak 1 ibu, 1 ibu. 1 jari sini, 1 jari sini cukup. Tapi kalau dia letak pacak saja cukup. Kalau dia bengkokkan lagi, itu lebih baik. Tapi jangan kembali.
Baik. Dan wajib menekan dahinya kepada tempat sujud. Itu tekan sikit, jangan diletak atas angin. Dia sayang untuk bercara, tak boleh. Kalau kita kata ada span lanah, ada kapas rapat, itu boleh sujud. Menekan dahinya di tempat sujud dan meninggikan punggungnya daripada kepala. Dia mesti sujud kepada di bawah, lutut di atas. Dia jangan letakkan sesuatu yang akhirnya kepala dia dengan badan dia bersama. Dia tak boleh sujud dekat bukit, kepala di atas, lutut di atas. Dia nak sujud. Ini barulah nampak hina. Bila mana muka yang mulia di bawah, tempat yang kita selalu nampak keji, najis, kita buang yang besar, dilihat atas. Kita menghina diri kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meletakkan diri kita di bawah sekali. Dan yang akmalnya bahawa takbir bagi tunduk sujud dengan tiada mengangkat dua tangannya, kemudian dihantarkan dua lututnya, kemudian dua tangannya menghujung segala jarinya ke kiblat, kemudian menghantarkan dahinya dan hidungnya pada hal yang terbuka kepadanya, terbuka keduanya, dan menceraikan dua jari. Orang laki-laki sujud kaki berbuka, orang perempuan sujud kaki bergerak. Menceraikan dua kakinya sekadar sejengkal berdiri. Jangan rapat kaki bagi lelaki dan rapatkan kaki bagi perempuan. Orang perempuan sujud dia berbeza. Rapatkan lambung kepada lengan, rapatkan perut kepada perut, tunduk serapatnya. Orang lelaki angkatkan lambung dengan lengan, angkatkan perut daripada perut. Itu beza. Baik. Dan menceraikan kedua kaki kadar sejengkal dan merenggangkan dua lengan daripada dua lambung dan mengangkatkan perut daripada dua paha pada laki-laki, perempuan sebaliknya, dan menghimpunkan keduanya pada yang lain daripadanya. Mana dia tak sebut perempuan, lain pada laki-laki satu, perempuan dan unsa. Kalau disebut perempuan, unsa pun masalah juga. Dia unsa ni dia solat macam perempuan, unsa dia solat macam perempuan, dia pakai pun macam perempuan, cuma saf dia di depan perempuan. Orang laki-laki unsa perempuan, dia depan perempuan. Dan lainnya daripada pada yang lain daripada lelaki. Dan kedelapan, duduk antara dua sujud. Sujud kena duduk, bangun semula duduk. Jikalau sembahyang sunat sekalipun dengan permainan, dan jangan dipanjangkan dia yang demikian itu pada i'tidal. Maknanya duduk jangan lama. Kalau kita pergi ke Mekah, kita dapati imam duduk lama. Itu sebab imam nak jaga pergerakan jemaah. Kalau dia buat laju, akan jadi gerak kabut jemaah. Maka sebab itu kita tengok dia sujud lama, dia tidak lama, dia sujud lama, dia sujud lama, semua lama dia. Itu untuk jaga. Itu satu kepintaran imam.
Dan jangan dipanjangkan dia. Demikian lagi pada i'tidal. Jangan duduk atau sujud tak dipanjangkan, i'tidal tak dipanjangkan. Kerana rukun yang pendek kedua, dan sunat hantar kedua tangannya atas dua lututnya hingga hujung pada dan diunjurkan pada segala jarinya. Dan sunat ia duduk istirahat. Duduknya beberapa jenis. Satu dipanggil duduk iftirash, duduk atas tapak kaki kiri, pacak jari kanan. Duduk juga dipanggil duduk tawarruk, duduk di atas lambung kiri, dikeluarkan kaki kanan ke sebelah kaki kiri ke sebelah kaki kanan. Mungkin duduk di atas rakbah, atas dia punya lutut, namun bukan lutut, atas dia punya tumit. Macam orang nak berlagu, dia duduk atas tumit. Cuma masyarakat kita ni dia tak faham. Jadi nanti dia kata apa duduk berjalan kali. Orang Arab biasa. Di madrasah saya ada seorang Arab, dia jadi imam. Bila dia jadi imam, dia sujud. Dia baru sujud, dia duduk atas dia punya tumit. Dia bukan duduk atas kaki, dia duduk atas tumit, ada pacak. Macam orang nak lari lah. Kemudian dia sujud. Jadi banyak jemaah komplain, kata imam macam nak lari, tak sabar ke solat ni. Dia kata tak, sebenarnya itu antara jenis duduk. Cuma kita bagi imam elakkan. Kalau masyarakat tak faham, kita buat jadi hidup. Karena itulah imam duduk, kita nak lari je, kata lari, dia duduk. Dia ada satu lagi duduk, dia panggil duduk tarapuk, duduk bersila. Duduk bersila, macam kita duduk bersila. Ini bagi orang yang mungkin badan dia tak sehat, dia tak boleh nak duduk. Macam mana orang lain duduk, badan dia besar, jadi dia bangun duduk bersila terus pun boleh. Yang tak boleh duduk macam mana makruh, duduk macam kalang kaki, pacak kedua duduk ke atas, itu makruh. Lain duduk lah. Yang afdalnya duduk ikhlas. Baik. Dan sunat ia duduk istirahat. Di sana ada satu duduk yang duduk istirahat. Dipanggil satu istirahat. Bila nak bangun daripada sujud yang kedua kepada rakaat kedua. Bila nak bangun daripada sujud yang kedua kepada rakaat yang keempat, kita akan solat rakaat pertama, rokok, i'tidal, sujud, duduk, sujud, bangun ni. Lepas dua kali sujud nak bangun ke rakaat kedua, Allah duduk sekejap. Duduk macam duduk dari awal, tapi duduk sekejap dan jalan, tak payah termakna. Duduk sekejap dan bangun. Itu dipanggil dalam satu istirahat. Duduk dia. Kita rakaat ketiga, rakaat kedua kita buat dari awal. Rakaat ketiga solat 4 rakaat. Rakaat ketiga qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, nak bangun siap, nak duduk siap. Allah. Jadi dia Allah. Duduk tu dipanggil dalam satu istirahat. Sunat. Kemudian ada bersujud yang kedua, yang hendak berdiri dia daripada ketika nak berdiri untuk rakaat yang seterusnya. Jadi bila kita nak bangun, bila kita nak bangun, duduk istirahat, baru kita bangun. Dan duduk istirahat, kemudian daripada sujud yang kedua, yang hendak berdiri ia daripada. Dan
tekan, dikenakan sikit atas kedua telapak tangan tak kala berdiri daripadanya. Kita nak bangun tu, mana bangun gunakan tenaga tangan. Dan sikit ke-9, membaca tasyahud akhir, iaitu kita baca tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah. Sebenarnya perkataan ini adalah perkataan yang diungkapkan oleh baginda ketika mana baginda menghadap Allah malam Al-Isra wal Mi'raj. Baginda kata at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah. Maka Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Di sini kalau kita lihat satu penghormatan yang Allah beri kepada baginda. Mana kalau orang fahamlah tentang penghormatan ini, maka tidak akan siapa pun melakukan perkara-perkara yang biadab, yang tidak beradab dengan baginda. Yang tidak macam mana hari ini banyak orang biadab, sopan. Kenapa? Kerana Allah suruh kita bercakap dengan baginda. Kita bukan bercakap, tetapi ungkapan kita seolah kita bercakap. Kita tak cakap dengan Rasulullah, Rasulullah dah wafat, tetapi perkataan macam rupa bercakap itu satu penghormatan Allah buat Nabi Muhammad. Sebab dia kata ulama, itulah dia. Siapa yang tak bercakap dengan dia, solat batal. Seperti batalnya solat kalau kita bercakap dengan bukan dia. Mana yang dia bercakap? Bila disebut Assalamu alayka, ini Allah jawab. Allah jawab pada Nabi Muhammad. Allah kata apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera atas engkau. Mana kita kena bercakap dengan Nabi, satu penghormatan, sejahtera atas engkau. Engkau ni bahasa kita cakap, kau ni mana? Atau orang Sinai kata hang, kamu. Nampaknya kamu ni, kamu. Jadi orang kalau dia bukan kita cakap, kita gunakan dia. Siapa? Dia. Siapa? Mereka. Siapa? Saya. Kita itu bercakap. Tapi kalau engkau yang mukhatab bercakap. Jadi Allah suka dia merakamkan ungkapan malam itu kepada kita sebagai satu penghormatan untuk kekasih. Kalau di sini kamu tahu menghormati Muhammad, hormatlah hidup Muhammad. Ini sampai kadang-kadang orang tak tahu nak menghormati Nabi. Ada orang yang cakap mak Nabi, dia kata dalam neraka, bapak Nabi dalam neraka. Itu kenyataan biadab. Dia tak tahu nak hormat Nabi. Hormat Nabi ini segala apa yang berkaitan dengan Nabi. Jadi begitu mulianya begitu. Sebab sehingga kan kalau kita tak baca, kalau kita baca macam mana? Assalamu alaihi, Assalamu ala Nabi. Kita kata alaika alaihi, kata surat. Kita mesti sebut alaika. Itu penghormatan. Kita engkau cakap dengan Nabi, orang tanya, kau cakap dalam solat bercakap tak boleh. Tak boleh kita cakap apa pun bahasa yang tidak ada kena-mengena dengan solat, kita cakap kata. Kita dalam solat kita buat bunyi batal, batal, hai batal, hoi batal. Tak boleh. Jadi dengan siapa pun tak boleh. Anak kita sedang hamil, kita sedang solat, hoi batal solat. Kalau sengaja, kalau tak sengaja tak apa. Kalau sengaja
dengan Nabi sengaja bercakap. Kalau tak sengaja, kalau kita tak cakap, kena bercakap dengan Nabi. Itu penghormatan. Di sini noktah dia. Kalau orang tengok, mulianya baikkan semua orang solat dalam dunia ini. Daripada dulu sampai sekarang, sampai kiamat, tak kira berapa ramai manusia solat, setiap orang yang solat mesti bercakap dengan Nabi. Untuk apa? Itulah penghormatan yang Allah letak kepada manusia yang dipanggil sebagai kekasih Allah, Rasulullah SAW. Kasih Nabi, kasih kepada orang yang Nabi kasih. Jangan jadi macam Syiah. Dia kasih Nabi, tipu, dia maki sahabat Nabi. Itu jelak dari Syiah. Sebab itu dia kata Assalamualaikum. Ini Allah sebut. Allah kata sejahtera kepada kau, Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila Nabi dengar Allah berikan sejahtera kepada baginda orang yang cukup berlapang dada, dia tidak mengharapkan sesuatu yang hanya menjuruskan dia seorang, orang yang kasih dia tumpang. Tak. Baginda kata Assalamualaikum, sejahtera kepada kami, wa ala ibadillahi shalihin, dan sejahtera kepada semua hamba-hamba Allah yang saleh. Siapa saja yang saleh mendapat kesejahteraan doa daripada Nabi. Bila Allah sebut, Nabi jawab Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin, maka malaikat-malaikat yang ada merata yang hadir pada malam itu, mereka semuanya berkata Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan inilah himpunannya yang diletakkan, dia rakamkan semula sebagai satu penghormatan kepada kita. Maknanya kita juga manusia yang dekat dengan Allah. Lepas tu bila kita solat, kita sedang dekat dengan Allah. Merayulah, merintislah, mintalah, berhajatlah, nescaya Allah akan dengar. Inilah sunat dibaca pada tasyahud awal sebelumnya. Membaca selawat, kita baca tahiyat awal sunat bagi rakaat dalam 4-3. Dan ke-10-nya, jadi baca tahiyat awal sunnah dalam maghrib, isyak dan maghrib, isyak, zuhur, asar. Subuh tak ada tahiyat awal. Ke-10, rukun yang ke-10, membaca solat selawat atas Nabi SAW pada tahiyat akhir. Tahiyat akhir kita baca selawat sekurang-kurang Allahumma salli ala Muhammad. Habis. Kita dah ragam perut dan angin dalam keluar. Macam mana ni? Tahiyat tak ada lagi. Baca tahiyat sampai nak kadar tadi Allahumma salli ala Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas salam kita tutup salat asar. Dan yang akmal, yang sempurnanya, Allahumma salli ala Muhammad, kita dibaca juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ya salawat kepada Nabi Muhammad. Tiap-tiap minggu kita dengar salawat kepada Nabi Muhammad. Ada orang yang tak faham, yang buruk hati, yang biadab, yang tak tahu dan memahami, tak bertanya. Dia kata kita itu salawat kepada Nabi Muhammad, maknanya Nabi ini tak cukup lagi selawat dia, diri dia tak cukup sempurna lagi. Kita nak kena support dia, angkat dia, baru dia boleh naik. Itu biadab. Sebenarnya Nabi dah cukup dan lebih mewah, kerana Allah telah selawat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Dah mewah dan cukup puas. Jadi kita selawat apa? Kita nak angkat ini. Sebab itu kalau kita tengok apa lafaz kita selawat, dia kata Allahumma shalli ala Muhammad.
Jadi apa makna Allahumma salli ala Muhammad? Ya Allah, engkau selawat kepada Muhammad. Kita semua Allah bukan? Kenapa kita tak baca? Kenapa kita tak sebut Allahumma salli ala Muhammad? Ya Allah, kami telah selawat. Tapi kita kata Allahumma salli, ya Allah, engkau selawat. Bermakna kita tak selawat. Jadi bukanlah yang dikatakan kita nak kena angkat Nabi, sebab Nabi tak cukup makam mereka, kita kena support dia. Itu salah. Kalau begitu kefahaman kamu, dah tentu kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi kita sering kali baca Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, engkau selawat. Bermakna kita nak mengangkat dan mendekatkan diri kita dengan Nabi. Persoalannya kita ni dekat dengan baginda ke jauh? Bukan baginda. Baginda memang kekasih Allah, orang yang begitu dekat dengan Allah. Kita dekat atau jauh. Maka untuk mendekatkan kita tak tahu baginda ni tinggi mana, darjat dia tinggi mana, hebat mana, makam dia mana. Siapa yang lebih tahu? Allah. Maka dengan itu kita minta, ya Allah, engkau angkat baginda mana, ya Allah, berikan kami jarak yang mendekatkan kami kepada Nabi. Barulah kita berhadap. Jadi kita baca selawat itu bukan tujuan kita nak angkat Nabi, tapi tujuan kita nak angkat diri kita dekat dengan Nabi. Dan minta Allah, bila Allah angkat Nabi mana, dekatkanlah saya dengan kasih kau, ya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Muhammad dan keluarga. Kama salli ala Ibrahim, seperti mana Allah selawat kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kenapa disebut? Sebab dia bapa Nabi. Nabi Ibrahim berpecah dua. Satu di sini berpecah anak dia yang namanya Ishak. Daripada Ishak sana datang anak dia bernama Yakub. Yakub datang anak dia bernama Yusuf. Yusuf datang zuriat, sampailah datang Musa, Isa, habis. Nabi Muhammad di sebelah sini datangnya Ismail. Lepas Ismail tak ada. Semua adalah anak cucu cicit. Anak cucu cicit Ismail bernama Adnan. Adnan datang cucu. Lama sekali kemuncak Allah angkat. Kalau di sini diberi Nabi tutup. Di sini tak ada Nabi, tak ada Nabi. Kosong satu kali Allah angkat. Paling atas sekali, paling tinggi sekali. Itulah baginda Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ini dipanggil Abul Anbiya, bapa Nabi Nabi. Wa barik ala Muhammad, berkatilah Muhammad. Wa ala ali Muhammad, dan juga keluarga Muhammad. Kama barak ta'ala Ibrahim, seperti mana kita telah beri perkataan kepada Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Ibrahim. Wa ala Ibrahim fil alamin, seluruh alam, alam manusia, alam jin, alam segala alam. Maka Allah lah, innaka hamidun majid, ya Allah, engkau lah Hamid yang dipuji, Majid yang mulia. Yang ke-11, duduk bagi sujud, duduk bagi tasyahud. Duduk bagi tasyahud. Duduk tu macam mana duduk? Macam tadi juga, macam duduk antara dua sujud. Tapi sebaik-baik duduk, bagi duduk tawaduk, duduk yang nak bagi salam. Dan bagi selawat, duduk bagi tasyahud, dan duduk bagi selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan duduk bagi salam. Yang ke-12, duduk bagi salam yang pertama, habis. Bagi salam yang pertama, yang wajib salam pertama, salam dulu. Ke-12, memberi salam yang pertama sekurang-kurangnya, Assalamualaikum. Tak tengok kanan, tak tengok kiri pun dah sah. Assalamualaikum. Habis, selesai. Itu sekurang-kurangnya. Dan akmal yang sesungguhnya, Assalamualaikum warahmatullah. Warahmatullah kita paling. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi
Jadi daripada marah bertukar baru kita berpaling ke kanan dan ke kiri 2 kali, sekali ke pihak kanan, sekali ke pihak kiri, berpaling kedua-duanya sehingga kelihatan pipinya bagi orang yang duduk di belakang. Kalau duduk belakang, dia nampak pipi ke imam. Jangan kita bagi salam sikit je. Macam dia ada sakit itu boleh imam, tapi duduk kat kursi kita bagi salam itu dulu kanan dulu. Yang penting bukan berpaling, tetapi Assalamualaikum. Dia jangan lebih kurang senang dia berpaling sampai habis. Dengan dada dia lari. Kalau dada lari dia pergi kiblat sebelum Assalamualaikum, batal solat. Kalau selepas Assalamualaikum, makruh. Dan sunat meniatkan memberi salam. Sunat meniatkan bagi sebelum memberi salam atas orang yang ia berpaling kepadanya daripada malaikat dan orang yang mukmin, ins, jin. Jadi kita niatkan salam kita pada malaikat kanan, salam kita pada malaikat kiri. Setengah kata ulama tak ada di kiri malaikat, malaikat semua di kanan. Yang kiri ini dia datang catat bila perlu dia di kiri. Lepas tu kita dilarang ludah kanan, jangan ludah di sebelah kanan kerana malaikat ada di sebelah kanan. Jadi kita bagi kanan, bagi kirinya kepada orang yang ada kiri. Dan sikit lagi dia kata, dan sunat meniatkan keluar daripada solat pada salam yang pertama, jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Maka hendaklah niatnya itu bersertakan dengan alif assalam. Jadi ini antara yang disebut semua ulama kata wajib, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i sunnah. Bila kita bagi salam itu niat, kita niat yang kita nak keluar daripada solat kanan dan kiri. Baik. Dan ke-13 tartib seperti barang yang telah tersebut yang terkandung atas disertakan niat dengan takbir ihram dan bersertakan keduanya dengan qiyam, Fatihah, tasyahud, salat, bersertakan dengan duduk, tasyahud. Maka tartib itu yang lain daripada itu dan sunat solat jamaah, sunat jamaah habis. Jadi kita selesai rukun yang akhir ialah tartib, mana qiyam, rukuk, sujud, i'tidal. Jadi jangan kita qiyam, rukuk, sujud, i'tidal, rukuk balik. Jadi ikut. Jadi wallahu a'lam bishawab. Saya berhenti di sini untuk muzakarah hari ini. Assalamualaikum. Ustaz nak tanya sikit tentang selawat Ibrahim. Jadi makna dia tu nampak seolah-olah apabila Nabi Ibrahim dia tinggi martabat dia ke sebenarnya tidak sekali-kali menunjukkan Nabi Ibrahim lebih daripada Nabi Muhammad. Dia hanya seperti bapa dengan anak, bukan bermakna lebih bapa daripada anak. Kadang-kadang bapa biasa anak mulia, bapa biasa anak doktor. Kita tak kata bapa dia lebih hebat, dia doktor suami, bapa tak. Jadi cuma daripada mana datang kelebihan anak kalau tidak daripada bapa. Jadi seperti mana selawat Nabi Ibrahim ini dia bapa. Allah pernah beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dengan datangkan dia 2 zuriat. Jadi dia kata, ya Allah selawatlah kepada Muhammad seperti mana kau pernah dulu sebelum Nabi Muhammad datang. Allah beri selawat kepada Nabi Ibrahim seperti mana, bukan sebanyak mana. Sebab itu kalau kita sebut
Nabi Ibrahim, kita akan kata alaihi salam. Sebut Nabi Muhammad, kita akan kata sallallahu alaihi wasallam. Walaupun boleh disebut nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi penghormatannya kepada Nabi Muhammad. Bila sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi-Nabi semua disebut alaihi salam. Paling lengkap sikit pun kita kata alaihi salatu wassalam. Sebut Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tinggi. Lain itu tak boleh. Walaupun kita satu kita bagi salam, Assalamualaikum, bagi salam. Tapi jangan kita ucapkan salam pada kita. Bapa kita, sebut nama bapa kita. Bapa saya Ahmad, kepada Ahmad alaihi salam. Kata gila ke tau letak alaihi salam. Ya aku suruh bagi salam dia. Assalamualaikum. Jadi kalau dia tak ada alaihi salam, kita tak ada sebut alaihi salam kepada bapa kita. Bahkan kepada sahabat-sahabat kita sebut radhiyallahu anhu wa arda. Kepada selain sahabat kita sebut rahimahullah. Kalau dah mati Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih, dan tak sebut Imam Syafi'i alaihi salam, dia rahmatullahi ta'ala alaih. Kalau bapa kita masih hidup atau guru kita masih hidup, kita kata hafizahullah, barakallahu fi hayati, atallahu umrahu, nawwarallahu maqadam. Dia punya bahasa dia. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi kita jangan guna pada sesuatu yang salah ada. Jadi Nabi Muhammad ini lebih berbanding dengan semua. Tetapi kalau selawat yang dikatakan kepada Nabi Ibrahim, itu atas asas dia sebagai bapa. Bapa biasa, bapa disebut bapa dulu. Sebelum anak kata bapa dulu, dia makan garam dulu. Hari ini orang tua kata rakyat kami makan garam dulu. Zaman sekarang tak makan garam lah. Jadi bermakna bukanlah menunjukkan kelebihan Nabi Ibrahim. Semuanya Nabi Ibrahim di padang mahsyar, bila umat datang minta tolong dia, dia kata Rasulullah, saya tak ada tolong, saya tak ada tolong. Saya 3 kali saya cakap tak betul, tak tepat, dia jumpa orang lain. Yang akhirnya orang akan datang jumpa Nabi Muhammad dan bagi dia akan kata ana laha, saya orang. Itu ketinggian baginda tak ada lagi. Allah. Kalau kita berubah tentang yang sujud yang kedua tadi, maka kita berdoa buat kita turun. Ada beberapa kita tersebut Allah berkata takbir, tak payah terus duduk dan bangun balik pun terus ayat tadi terus bangun. Bila dah sujud yang kedua dah selesai, bangun pun perintahkan Allah. Apa maksudnya? Ada orang sembahyang tu lambat baca Fatihah kerana was-was. Bila imam rokok, dia belum habis lagi baca Fatihah, dia rokok sama imam. Macam ni. Dan ini satu penyakit bahaya, penyakit was-was, penyakit syaitan. Dia kata alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang was-waskan dalam hati manusia. Jin dan nas, jin itu syaitan. Jadi kalau dia baca Fatihah, dia ada orang baca lambat sebab gagap, iblis juga gagap. Jadi kalau imam suruh terus ikut dia imam. Kalau nak tunggu dia punya habis gagap dia, sampai bila habis itu gagap. Tapi kalau orang buat Bismillahirrahmanirrahim, baca dah betul yang pertama, yang pertama. Yang kedua dah betul, yang ketiga waktu. Itu semua syaitan. Jadi perbuatan itu tak sah. Fatihah dia tak sah. Dia kena betulkan dan baca yang biasa. Dia bukan masuk, dia orang yang tertipu. Banyak orang yang tertipu.
kita boleh buat banyak kali takbir, banyak kali baca. Kalau dia duduk sampai mencerna mandi, kalau dia basuh muka habis semua kepada semua baju dipasang, itu semua adalah mangsa yang kuat. Saya soalan saya tadi saya kata kalau kita duduk tidur dalam masjid, tidur kaki dalam kiblat kan, bagaimana kalau kita duduk, kita tak tuntut, elok kita duduk untuk apa kaki kita mengarah ke kiblat. Yang kedua kan, soalan saya, yang kita tahu aurat wanita dan muka tutup apa, aurat wanita tutup kecuali muka dan tapak tangan. Jadi sekarang banyak persoalan timbul sama ada belakang tapak tangan tu di aurat tidak. Pertama sekali kalau kita duduk dalam masjid, sandar dia kaki kiblat, tak ada masalah. Dan kamu terpergi, hei kaki kiblat, apa hal? Takkan ambil foto kaki kiblat? Bagi kaki kiblat. Bila kita sakit, tengok orang sakit, orang dah sakit, kaki kiblat, tak ada masalah. Kaki ke kiblat tak ada masalah. Di apa masalah? Kaki kita tidak memang berjalan di sini dengan kaki. Jadi kaki ke kiblat tak ada. Anggota kiblat, muka, tangan, semua kiblat. Kemudian yang kedua, anggota perempuan. Jadi kata bila dalam solat seluruh badan adalah aurat kecuali muka. Muka pun kena jaga. Bukan semua muka. Muka ada kawasan seperti sini. Ini rambut ni, kalau ambil wudhu dikira muka ni, waktu wajib basuh, perempuan pun lain wajib basuh. Tapi dalam solat ini dikira kepala, ini muka, ini kepala. Dalam solat kali ini tutup, jangan apa? Kalau nampak rambut jadi tak sah. Dagu, bawah pada dagu ini bukan muka ni. Kalau nampak dagu, pakai telepon nampak dagu, solat tak sah. Contoh pakai macam ni, pakai telepon nampak dagu, tak sah solat. Ini betul. Jadi tangan, tapak tangan ni adalah bukan orang boleh nampak dan pergelangan tangan. Dia kena pakai baju ada tang ikat ni. Belakang ini juga bukan orang. Mana bukan kata sini nampak, sini tak nampak. Tak pernah macam mana buat. Takkan dekat genggam. Mestilah kita pakai sarung tangan. Kalau semayang pakai sarung tangan sah ke? Sah, tak salah. Yang tak boleh pakai sarung tangan kalau buat haji atau umrah dalam ihram tak boleh pakai sarung tangan. Dalam lain itu boleh semayang pakai sarung tangan tak ada. Tapi dia kata ini nampak ini tak apa. Nampak ini tak apa, tapi kena perkenalkan. Jangan dia pakai baju nampak dengan biarkan nampak. Ini tak boleh. Sebab itu dikatakan perempuan jangan pakai gelang tangan yang nampak dengan gelang dia pakai dengan yang nampak. Jangan pakai subang yang nampak telinga. Boleh pakai subang tapi jangan bagi nampak telinga. Maknanya jangan bagi mahram, bukan mahram nampak. Jangan pakai rantai dengan tengkok menampakkan tengkok. Macam mana nak pakai rantai mesti tengkok? Maknanya jangan bagi bukan mahram nampak. Begitu juga gelang kaki, jangan nampak kaki. Jangan bagi mahram. Kalau pakai kat rumah, suami, anak nampak, atau abang bagi nampak kakak, pakai subang, rantai, gelang tangan, gelang kaki, tak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz. Adakah lebih afdal menampak lafaz Sayyidina semasa selawat? Afdal sebagai kita anggap ini penghormatan kepada Nabi, kita sebut Sayyidina. Kalau kita tak boleh, apa tak boleh? Di mana Nabi tak sebut, Nabi tak sebut, sahabat tak sebut, bukan bermakna tak boleh. Nabi tak tegak kita dalam Quran Allah sebut kepada Nabi Yahya, Allah sebut Sayyidina wa Rasulullah, Sayyid Nabi Yahya. Jadi Rasulullah sebut, cakap kepada sahabat, anta akhuna wa sayyiduna fil Islam. Jadi perkataan Sayyidina, kalau Nabi tak sebut bukan menafikan kita dah sebut dan kita datang itu sebagai satu rasa hormat kita.
Tak lebih. Bukan kita puja Nabi macam Tuhan, bukan. Kita kasih kita oleh Nabi. Itu satu penghormatan kepada Nabi, tak ada masalah. Jadi kan tidak ada larangan, tak ada satu yang kita tak boleh, tak ada. Baik. Jadi Allah dalam surat saya rasa cukup di sini. Dan insyaAllah kita jumpa dalam di seterusnya. Dan biasa tuan di sana ada tabur dan terus menimbang sokongan perempuan kepada saya. Allah memberkati saya. Kita semua insyaAllah diberkati oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Allahumma ighfir dhunubana warhamna wa'afina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa Al-Fatihah.